Dia dah. Okay. So lepas ni kita pakai Google Meet je lah sebabnya record dalam Google Meet dah tentu tak ada masalah. Okay, so kita nak tengok pada muatan haba tentu. Sambil tu kamu buka juga buku modul fizik tu. Buku surat 89. Okay, yang ini cikgu bagi jawapan je. Tak boleh nak bincang sangat, takut tak sempat nanti. Mana dia cikgu tengok ni. Sekejap ya. Cikgu tak ingat mana tadi. Okay, so kita hari tu dah berhenti sampai muka surat 89 tu, cerik kan? Kamu dah jawab hari tu. Okay, ini adalah soalan dia lagi yang ada kat sini. Terangkan mengapa kanak-kanak suka berjalan di kawasan air laut. Okey, saja jelas saya nak tanya cikgu nak tanya kamu sebelum kita nak pergi pada yang berikutnya. Okey, terangkan mengapa kanak-kanak suka berjalan di kawasan air laut berbanding di atas pasir sewaktu panas terik. Okey, jadi yang ini kita nak pakai konsep muatan haba yang kamu belajar minggu lepas. Agak-agaknya kalau guna tu, apa yang kamu nak jawab? Apa keyword yang kita kena letak bila kita nak jawab soalan tu? Ingat tak hari tu? Bila kamu nak jawab tu tadi, first, kamu terangkan dari segi penerimaan jumlah haba. Siapa terima jumlah haba tu tadi? Pasir dan air. Menerima jumlah haba daripada mana? Daripada sinaran matahari. Kalau ikutkan dia punya explanation tu, penjelasan dia, dekat sini tak ada ke? Penjelasan dia lebih kurang sama sahaja dengan penjelasan pada air kolam ni tadi. Lebih kurang sama je dengan air kolam. So apa yang kamu nak terangkan? Nak guna macam mana? Pasir dan air. Kita dulu pasal pasir dan air. Lepas tu kemudian poin yang kedua pasal muatan haba. Sama je. Kalau yang ni nak cerita pasal muatan haba juga. Siapa nak jawab nombor 3? Tak apa. Tulis. Nak tulis pun boleh. Siapa nak jawab nombor 3? Siapa nak jawab nombor 3? Kerana kawasan air laut lebih sejuk berbanding di atas permukaan pasir. Kalau kamu jawab kawasan air laut lebih sejuk daripada kawasan berpasir, itu dah kamu punya conclusion. Sebab apa? Sebab apa kawasan air laut lebih sejuk daripada kawasan berpasir? Sebab kamu kena tengok soalan tu, dia kata terangkan mengapa. Kamu tak boleh terus conclusion sebab air laut lebih sejuk daripada air pasir. Apa yang menyebabkan air laut tu lebih sejuk daripada kawasan berpasir? Ingat tak minggu lepas? Kamu boleh check pun kalau kamu ada salin jawapan pada muka surat 88 tu pun kamu boleh pinjam sedikit ayat dan idea dia pada bahagian pengenalan. Yang air kolam, air dalam kolam dengan air dalam baldi tu. Cepat 5 minit je. Muatan haba air laut lebih rendah daripada pasir pantai. Kamu kata muatan haba air laut lebih rendah daripada pasir pantai. Papa Jin siapa? Arif?
Okay, so ada cakap sebab muatan haba, cikgu punya ni, air laut lebih rendah daripada pasir. Okay, ini Amir sebut. Ada yang lain nak bagi jawapan? Ke setuju dengan jawapan Amir? Terbalik. Kenapa terbalik? Jawapannya, jadi kalau terbalik kamu nak kata apa? Muatan haba air laut lebih tinggi daripada air laut yang tinggi. Okay, dia kata air laut itu tukar pula. Kata lebih tinggi. Mana cikgu punya ni tadi ni? Okay, dia kata tinggi. Okay, so kita check balik dekat sini. Cikgu beri contoh conteng ni. Nampak? Kalau muatan haba besar, dia terbalik kan? Kalau muatan haba besar, peningkatan suhu kecil. Kalau muatan haba kecil, tengok kat sini. Ingat balik apa yang cikgu highlightkan tu. Muatan haba besar, peningkatan suhu akan jadi kecil. Muatan haba kecil, peningkatan suhu akan jadi besar. Senang cakap, kita akan kata muatan haba ni berkadar songsang dengan perubahan suhu. Ingat yang ini sahaja. So kalau Amir jawab yang mula-mula, kalau Arif jawab yang mula-mula tadi tu salah lah. Sebab dia kata tadi air laut muatan habanya lebih kecil. Sebab apa kita kata salah? Sebab kalau muatan haba itu kecil, maksudnya dia senang menyerap suhu. Bila senang menyerap suhu, bermaksud dia nak lagi senang nak naik 1 darjah Celsius. So bila dibetulkan, jawapan yang itu baru betul. Jadi macam mana kita nak jawab? Okay, jawab je kat sini. Pasir dan air menjadi pasir dan air mana tu cikgu ni? Pasir dan air menerima jumlah haba yang sama daripada matahari. Okay. Okay. Ataupun kamu nak sebut pasir dan air menyerap haba yang sama daripada matahari. Tak ada masalah. Lepas tu kamu pun je. Disebabkan muatan haba air laut lebih tinggi daripada muatan haba pasir. Kita sebut yang itu kan. Maka baru kita sebut pasir lebih cepat panas daripada air laut. Atau kalau kamu nak jawab terbalik pun, okey, katakanlah cikgu perlu ke nak jawab yang ini? Sebenarnya yang ini tak nak jawab pun tak apa. Tak ada masalah. Sebab kita tahu memang dua-dua ni akan terima yang sama. Yang paling penting kita nak explainkan pada bahagian mana yang ini. Okey, muatan haba air laut ni kena sebut, wajib sebut. Muatan haba air laut lebih tinggi daripada muatan haba pasir, maka pasir lebih cepat panas daripada air laut. Ataupun kamu boleh sebut air laut lambat panas berbanding air. Okay, jadi bolehlah buat kesimpulan. Kerana itu, kanak-kanak suka berjalan di kawasan air laut berbanding di atas pasir sewaktu panas terik. Okay, yang ini jawapan dia. So, ini untuk 4 dengan 5 ni nanti cikgu bagilah jawapan dia. Kamu salin saja nanti. Pastikan kamu tulis jawapan tu dalam buku modul PDPR. Macam cikgu cakap tadi, ingat kalau kita nak buat penerangannya ini sentiasa ingat muatan haba adalah berkadar songsang dengan peningkatan suhu. Maksudnya kalau muatan haba tinggi, maka peningkatan suhu akan jadi rendah ataupun lambat. Kalau muatan haba itu rendah, okay, maka peningkatan suhu akan jadi cepat. Ataupun singkat. Sama juga ini kalau kita sebut peningkatan suhu, kalau katalah suhu nak drop, suhu drop pun sama juga. Kalau muatan haba besar, jadi suhu
susah nak turun pada 1 darjah Celsius. Tapi kalau muatan haba tu rendah, objek itu lebih mudah sejuk sebab muatan haba dia rendah. Okey, kita nak tengok terus pada muka surat 89. Okey, muatan haba tentu. Tadi tu adalah muatan haba. Sekarang kita nak tengok muatan haba tentu. Okey, apa beza dia dari segi definisi ya? Kat sini cikgu tulis terus untuk kamu ingat. Untuk muatan haba. Okey, untuk muatan haba dia sebut muatan haba bagi satu objek ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Okay, kuantiti haba diperlukan oleh bahan. Sebenarnya sebutlah, okey, oleh bahan ataupun oleh objek untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Manakala muatan haba tentu, untuk muatan haba tentu, dia sama. Kuantiti haba yang diperlukan ni sama. Okey, sama. Cuma jadi ada tambahan dekat sini. Kalau kamu perasan, untuk muatan haba, untuk muatan haba, tengok rumus kat sini. C sama juga Q bahagi perubahan suhu. Ini C. Dia punya simbol sama je, C ya. C, Q perubahan suhu. Tetapi untuk muatan haba dia ada M. Cumanya simbol dia sama. C sama juga Q per M. Theta. Jadi bila ada M kat sini, sini dia ada berubah sikit. Kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak, ni sama kan, 1 darjah Celsius oleh apa? Oleh 1 kilogram bahan. Dia ada sebut 1 kilogram bahan yang diperlukan untuk 1 kilogram bahan. Nampak dia disebut perkataan 1 kilogram. Ataupun kamu boleh sebut kuantiti haba yang diperlukan untuk 1 kilogram bahan menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Okay, mana-manalah. Jadi kamu ada sebut naikkan suhu 1 darjah Celsius bagi 1 kilogram bahan. Okay, bagi 1 kilogram bahan. Ni dia punya apa kita panggil? Dia punya keyword. Ini ya. Punya ni. Ini keyword dia. Oi. Sudah ready? Kenapa jadi gitu? Tak apalah, itu je lah, kamu tengoklah yang tu. Cikgu punya dekat aku dah jadi je. Okay, sebanyak 1 darjah Celsius. Okay. Jadi kita nak tengok dekat sini, kita nak isi jadual tu. Yang ni cikgu tak nak cakap, siapa-siapa je lah yang cakap. Q ni tak apa. Q tak apa. Siapa-siapa cepat. Apakah kuantiti fizik bagi simbol Q? Fatih, aku baca. Pasir mungkin. Kuantiti haba yang dibekalkan. Okey, kuantiti haba. Apakah unit bagi Q? Joule. Okey, joule. Okey, bagus. Lepas tu M. M ni senang, tak payah sebut. M jisim, unit kilogram. Okey, theta tu apa? Perubahan suhu. Okey, perubahan suhu. So unit dia apa? Nak pakai Celsius ke nak pakai Kelvin? Celsius. Okey, Celsius. Dan C adalah
muatan haba tentu. Okey, C ni muatan haba tentu. Berdasarkan kamu belajar menerbitkan rumus, apakah unit bagi C? Cikgu tahu kamu ada buku teks boleh tengok, tapi cikgu nak tengok kamu tunjukkan. Alah, tu yang tak syok bila tak ada my view board ni. Yang ini tak boleh install my view board. Cikgu punya laptop satu lagi pun rosak juga. Apalah, kali ni tak dapat buat. Mana ke dia ni? Nak buka whiteboard fee macam lambat sangat pula rasanya. Sekejap cikgu buka juga my ni whiteboard fee tu. Sekejap ya. Kita pakai sambil tu whiteboard fee. Ni yang senang. Okey, masuk whiteboard fee ni sekarang. Nanti senang cikgu nak tanya soalan. Lambat lagi ni kita nak pergi. Kita sampai pukul 9.30 kan? Baru 8.40. Okey, masuk whiteboard fee dia. Okey, Arif dah masuk. Okey, cikgu akan push blank whiteboard sahaja dekat kamu. Okey, apa yang cikgu nak kamu buat? Okey, pertama sekali kamu tunjukkan pada cikgu macam mana kamu nak dapatkan unit terbitan. Okey. Unit terbitan. Ini cikgu nak kena start. Mana dia? Okey, unit terbitan bagi C. Cepat. Apa yang dah masuk? Baru ada seorang je ke? Yang lain mana? Sudah masuk dah. Arif dah, yelah. Apa saya kamu suka conteng sangat Arif? Apakah unit terbitan bagi C? Cikgu bagi 2 minit je. Dua minit tu pun lama. Okay, ingat cara dia nak buat, kamu boleh conteng dalam ni ataupun kamu conteng dalam kertas, lepas tu kamu snap, send dekat dalam whiteboard ni, cikgu boleh tengok.
Fatihah je ke yang jawab? Yang lain mana? Dah lebih 2 minit dah ni. Okay, cikgu tak nak tunjuk jawapan dia, nanti dia tiru. Min, Amir, Alia. Where is the answer? Oi, lama. Okay, kita ambil jawapan Fatihah je lah terus Alia tengah jawab. Okay, tak apa. Kita tengok Fatihah punya dulu. Dia yonteng je. Ref, tak boleh lukis dekat dalam tu. Kau tulis je atas kertas. Nak juga dia conteng dekat dalam tu. Tulis je kat atas kertas. Okay, kita tunggu siapa punya jawapan lagi. Okay, Alia on the way. Arif dari tadi J dia tak lepas-lepas. Rif, cikgu tak nak terus unit je Rif. Nak kena tunjuk macam mana Fatihah tunjuk dekat cikgu macam mana nak buat tu. Alia, mana ni Alia, jawapan Alia lah Okay, sekejap. Okay, ni jawapan Alia. Okay. So, kita terus je pergi. Pelajar tak boleh tunggu lama-lama sebab nanti tak habis pula kita punya syllabus. Buat apa? Mana Fatihah punya tadi? Dia hilang. Oh, ni. Okay, so kita tengok kat sini Untuk kedua-duanya, ada lagi yang jawab. Rip, itu memang dah jawapan kau ambil daripada buku teks. Cikgu nak tengok macam mana cara jawab yang korang tunjuk ni sebenarnya. Inilah kalau ada markah suruh tunjuk. Cikgu baru dia nak screenshot kau punya jawapan, Rip. Okay, tak apa. Kita tengok mana yang ada. Mana tadi? Dah, tak ada contoh lagi, Rip. Okay. Kalau soalan minta kamu tunjukkan unit terbitan bagi satu kuantiti fizik, kamu bagi bentuk macam ini, dia jadi salah tau. Dah jadi tak betul. Okay, bila kita kata tunjukkan kuantiti terbitan ini pada bab 1. Sekali-sekala cikgu akan tanya macam mana kita nak jawab pada bab 1 tu. Okay, macam mana kita nak jawab sebenarnya? Cikgu ambil kerana merah. Mana merah menyala? Tak ada pula merah menyala. Okay. So, ni rumus dia. Kita nak cari kuantiti terbitan bagi C. So, apakah Q? Okay, Q adalah joule. Ini yang kita nak tunjuk. Q adalah joule. Apakah M? M adalah kilogram. Okay, ini maksudnya nanti M kita, M darab kita. Okay, kilogram darab apa? Kita Celsius. Yang ini kita nak tunjuk barulah dari sini. Okay, betul dah Arif jawab. Joule
per kilogram per Celsius. Tapi ini pun salah. Joule per Celsius. Kalau kamu bagi Joule per Celsius, ini adalah unit bagi muatan haba. Okey. Unit bagi muatan haba. Bukan muatan haba tentu. Apa beza muatan haba dengan muatan haba tentu? Dalam muatan haba dia tidak nyatakan pasal 1 kilogram bahan. Tapi dalam muatan haba tentu ada tambahan pernyataan 1 kilogram bahan. Dan kalau ikut rumus muatan haba adalah C sama juga Q per perubahan suhu. Tapi kalau muatan haba tentu, rumusnya adalah C sama juga Q per M theta per M perubahan suhu. Jadi ini yang kita nak tengok. Dari sini barulah kamu boleh bagi jawapan ni. Kita nak terbitkan. So, katakanlah kalau ini tadi soalan 1 markah, habislah kamu punya 1 markah. Ataupun mungkin soalan 2 markah kan. Satu dia nak tengok kamu punya jawapan, satu lagi dia nak tengok jalan kerja. Okay, so unit bagi muatan haba tentu adalah Joule per kilogram per Celsius. Datang daripada sini. Joule kilogram darjah Celsius. Okey. Sekarang soalan. Ini biasanya kalau ada soalan muatan haba tentu, kalau paper 2 tu, ini dia akan bagi soalan 1 markah. Soalan dia sebenarnya definisi, tapi definisi dalam bentuk yang kamu kena nyatakan mesti ada 900 joule tu tadi. Okey, kalau kamu jumpa soalan macam ni, macam mana kita nak jawab soalan ni? Okey. Okay, macam mana kita nak jawab soalan ni ya? Okay, untuk jawab soalan ni, pinjam sahaja daripada ni, muatan haba ni tadi. Okay, macam mana kita nak pinjam? Ayat ni sama. Ayat ni sama. Sampai suhu sebanyak 9 sama. Yang berbezanya adalah apa? Kita ada tambahan perkataan nombor tu tadi. Okey, apakah maksud muatan haba tentu? Kalau maksud muatan haba tentu saja ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius bagi 1 kilogram bahan. Tetapi kalau dia ada nyatakan apakah maksud muatan haba tentu aluminium 900 joule kilogram per darjah Celsius, kita buang perkataan kuantiti ni. So dia akan jadi apa? 900 joule haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius bagi 1 kilogram. Bahan ni apa? Dia dah sebut kat sini aluminium. 1 kilogram aluminium. Okey, apa yang tidak dibenarkan bila kamu jawab dalam soalan peperiksaan? Samalah dalam buku latihan tu pun kalau boleh sama, jangan biasa kan ya. Cikgu tak apa. Cikgu nak ajar tu ni. Jangan pula kamu pergi tulis Y ni macam ni, Y ke YG ke. Jangan buat bagi bahasa WhatsApp kat cikgu ni cikgu tak cukup tempat dia ni. Okay, mereka jangan tulis bagi, tulis daripada penuh bagi. Okay, jadi tengok yang ini. Apakah maksud muatan haba tentu air? Yang ini cikgu nak kamu tulis jawapan dalam whiteboard ni. Pakai je whiteboard yang sama ni juga. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan 4,200 joule per kilogram per Celsius. Yang ini. Tulis jawapan kamu. Seminit je. Jangan lama-lama sangat. Lama-lama sangat tak sempat. Cikgu nak test je. Boleh jawab ke tak boleh jawab tu? 4,200 joule per kilogram per Celsius.
Apakah maksud muatan haba tentu bagi 4,000 bagi air 4,200 joule per kilogram per Celsius? 1 minit dari sekarang. Nyatakan maksud. Macam mana apanya, Arif? Baca yang cikgu bagi jawapan. Macam ni. Ini apakah maksud muatan haba tentu aluminium ialah 900 joule per kilogram per Celsius. So cikgu dah tulis dah maksud dia. Sekarang cikgu suruh kamu jawab soalan nombor 2. Apakah maksud muatan haba tentu air ialah 4,200 joule per kilogram per Celsius. Ini. Tapi sorry lah cikgu nak tunjuk kat kamu ini. Macam mana nak letak gambar kat situ? Snap. Kejap. Macam mana? Okay, kamu snap. Lepas tu nampak tak ada gambar ni? Insert image. Terus paste saja. Send. Cikgu boleh tengok nanti. Snap jawapan kat kertas. Okay. Okay, Alia dah jawab. Cikgu tak nak lagi tunjuk jawapan ni. Sekarang ada tiru. Ini pun cikgu tak nak tunjuk. Biarkan kat sini je. Okay, cepat-cepat. Setengah jam lagi kita nak masuk pada pengiraan. Lepas tu habis muatan haba tentu. Besok kita nak terus masuk pada muatan haba pendam tentu. Apa yang dah jawab? Okay, Alia dah jawab. Fasha dah jawab. Maisara on the way. Okay, kita jangan share dulu. Stop presenting dulu. Cikgu nak tampal. Aku dulu sabar. Dia buka Lenovo. Ini jawapan Fasha. Itu siapa kat sini? Okay, Arif. Sebab Arif buat ini, kita ambil lah Arif punya. Okay. Siapa punya lagi ni kita nak ambil? Okay, Fasha. Tak payah buat senyum, Arif. Okay, ni Fasha. Tadi Fasha cikgu macam dah. Oh, Fasha sudah. Siapa? Alia.
Kita ambil Alia punya. Okay, yang cikgu tak ambil tu minta maaf lah ya. Sebabnya banyak sangat dah pula cikgu nak ni. Lagipun Fatihah dah selalu dah cikgu ambil memang jawapan dia. Okay, so kita tengok ini ada 4 jawapan kita nak jadikan sebagai contoh. Sebentar. Okay, yang lain. Alhamdulillah. Amin. Share dengan Amin ya jawapan. Okay, tak apa. Boleh aja. Senyuman palsu. Kau memang sentiasa palsu. Rip tak heran. Okay, mana dia? Alright. Okay, kita dah ada kat sini. Kejap. Presenting. Alright, okay. So, kita tengok mana dia cikgu ni. Okay, yang ini jawapan Alia. 4,200 joule haba diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 kilogram 1 darjah Celsius bagi 1 kilogram air. So, okay, Alia punya betul. Okay, yang ini pun betul. Haba untuk meningkatkan suhunya sebanyak 1 darjah Celsius 1 kilogram memerlukan apa ni, menentukan ke memerlukan ni? Aku tak nampak. Siapa puja ke tadi? Cikgu lupa. Bukan okey, 1 kilogram memerlukan. Okey, ni pun boleh, tak ada masalah. Mana dia? Sini. Kita tengok. Tarik punya. Okey, perlukan. Okey, so betul. So ini jawab ini walaupun 1 markah. Kerana 1 markah kamu boleh dapat A, kerana 1 markah pun kamu boleh fail. Okey. So ini betul. Jadi kita terus nak tengok pada soalan. Mana tadi soalannya? Mana tadi soalan? Okey. Latihan 2. Bukan yang ini. Mana soalan ni? Tadi tu tak. Okey, so kita nak tengok soalan kat sini. 1 logam berjisim 2 kilogram. Okey, ini sekarang kita nak applykan rumus Q. Kita nak apply rumus bagi Q sama juga MC theta. Okey, datang daripada mana? Datang daripada rumus muatan haba tentu. So sama ada, tengok soalan dia nak minta tadi kalau kuantiti haba bagi muatan haba tentu, pakailah Q sama dengan MC theta. Kalau dia suruh cari muatan haba tentu, dia bagi kuantiti haba, kita pakailah rumus C sama juga Q per M theta. So tengok soalan, 1 logam berjisim 2 kilogram. Okay, kita ada M bahan 2 kilogram. Hitung kuantiti haba yang dipindahkan untuk menaikkan suhu. So perubahan suhu yang kita ada di sini adalah 70 darjah Celsius tolak 30 darjah Celsius. So kita ada 40 darjah Celsius dan muatan haba tentu bagi logam adalah 500 joule per kilogram per Celsius. So soalan minta kita kira kuantiti haba. So untuk kira kuantiti haba maksudnya kita pakai Q sama juga MC theta. Ni soalan very direct, soalan senang. So M 2 kilogram. Okay, untuk perubahan theta ni kamu boleh kira asing ataupun kamu nak kira terus pun tak ada masalah. Okay, jalan kerja dia. Yang ini saja je cikgu bawa keluar. Kalau kamu tak nak tulis ni masa peperiksaan pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting jalan kerja mesti ada. Okay, 70 tolak 30
darab dengan 500. Atau kamu boleh terus tulis 2 darab 70, kamu dah tolak siap-siap pun tak ada masalah. Yang penting jangan sampai kamu kira careless mistake. So itu akan jadi masalah. Darab 500. So kalkulator cikgu, anak cikgu dah hilang kan? Kiralah sendiri. Berapa? 2 kali 40 kali 500, siapa-siapa tolong kirakan, bagi cikgu jawapan. Setengah minit aja, 30 saat. Bukan susah nak ni. Cepat. Apa jawapannya? 40,000. Betul 40,000. Amir? Ya. Ni? Ya. Cikgu kata salah jawapan ni. Jalan kerja betul, jawapan salah. Apa yang salah? 40,000 joule. Biasakan sebut bagi penuh Kalkulator dengan saya habis bateri. Sudahlah kau. 40,000 joule. Okey, so tengok pula untuk nombor 4. Berapakah joule haba? Sama juga kalau ditanya berapakah joule haba, maksudnya dia suruh kamu cari kuantiti haba. Okey, diperlukan untuk menaikkan suhu 100 gram emas daripada 20 darjah Celsius ke 100 darjah Celsius. So apa kat sini yang kita kena tukar? Perlu diingatkan, M ini mesti berada dalam kilogram. Sebab apa kena ada dalam kilogram? Sebab muatan haba tentu dibagi per kilogram. So sekarang ini adalah gram. Jadi kita kena tukarkan gram emas kepada kilogram. Yang ini kena hati-hati. Cikgu tahu tukarkan tu tak susah. Dia yang jadi susah bila kamu careless. Kamu tu alah biasa kamu kan kalau tengok soalan senang ni kan kamu macam riak sikit kan. Alah senang sangat. Lepas tu kamu pun terlupalah nak tukarkan 100 gram ni kepada kilogram. 0.1 kilogram. Jadi barulah masukkan dalam rumus Q sama juga 0.1. Berapakah perubahan suhu 100 tolak 20? Okay, darab C. Cikgu bolehlah tu MC kita. 129 joule per kilogram per Celsius tadi. Berapa jawapan dia? Calculator please. $1,032 joule. 1,032 joule. Senang je kan soalan ni? Soalan ni tak susah. Memang senang sangat pun. Kita nak tengok soalan yang lain. Latihan 2. Untuk yang ini dia melibatkan pertukaran tenaga. So kalau kamu belajar dulu tenaga tu apa? Tenaga tidak boleh dicipta, tidak boleh dimusnahkan, tetapi boleh dipindahkan daripada satu bentuk kepada satu bentuk yang lain. So bila tenaga tu dipindahkan kepada satu bentuk yang lain, ni yang kamu tengok dekat modul tu kan. Kamu tengok kat sini. Kita nak fahamkan benda ni. Electrical energy. Katakanlah. Electrical energy, contoh kalau kamu pakai chariot elektrik. Kita pakai elektrik kan. Itu adalah tenaga elektrik. Lepas tu air tu dipanaskan. Air yang dipanaskan tu kita namakan dia sebagai tenaga haba. Untuk tenaga haba ni tadi, katakanlah kalau tenaga elektrik ni adalah 40 joule, maka ini kita mengandaikan tidak ada tenaga yang hilang ke persekitaran. Ini kita andaikan kalau kamu belajar, cikgu tak silap cikgu masa form 3 kamu dah belajar rasanya kan. Dia ada satu kat sini. Kalau ikut logiknya adalah ini apa? Haba yang hilang ke persekitaran. Bermaksud kalau sini 40 joule haba yang dibekalkan, bila dipindah satu lagi kepada bentuk haba yang lain, dia mungkin jadi 38 joule. 2 joule lagi mana? 2 joule lagi dia dah terserak ke persekitaran. Tetapi dalam kes ini kita andaikan bahawa
semua haba ditukarkan 100% kepada satu tenaga bentuk tenaga yang lain. Jadi kalau elektrik and electrical energy 40 joule, maka heat energy pun mestilah 40 joule. Okay, itu maksud dia sekarang. Jadi daripada satu tenaga kepada satu bentuk tenaga tu, dia ada kaitan. Kalau electrical energy, okay, rumus dia tadi Q sama juga PT. Ini tenaga elektrik. P ni apa? P ni kuasa, T ni adalah masa. Okay. Kalau gravitational, gravitational tenaga keupayaan, gravity, Q sama juga mg H. Dan kalau tenaga kinetik, Q sama juga setengah mv kuasa 2. Okay, tengok yang ni sekarang. Kita nak applykan dalam soalan yang ini. Okay, dia tak susah. Kamu kena faham. Kalau kamu faham, kamu takkan ada masalah nak jawab soalan tu tadi. Okay, kita tengok sebuah cerik elektrik mempunyai kuasa 1000 watt. So, ini adalah P. Kuantiti haba yang dijanakan dalam masa 5 minit. Ini adalah P. Tapi perlu diingatkan, ini dinyatakan dalam bentuk dalam bentuk minit. Kita nak dia mesti ada dalam bentuk apa? Dalam bentuk saat. Okay. Minit ni kena tukarkan kepada saat. Okay. Hitung kuantiti haba. Okay. Kalau tenaga haba, dia bagi kuasa, dia bagi masa. Maksud ini adalah hitung kuantiti haba elektrik. Apakah rumus bagi haba elektrik? Ni rumus dia. So kita pun masukkanlah. Q sama juga P tadi 1000. Okay, untuk masa T, jangan lupa 5 minit kali dengan 60 saat. Sebab apa? 1 minit sama juga 60 saat. Jadi kalau 5 minit, 5 kali 60 lah. Okay, so kita dapat 300,000 joule. So ini adalah kuantiti haba. Okay, ini cerik elektrik. Tadi cikgu kata apa? Cerik elektrik, bila kamu panaskan air, tenaga ini akan pindah jadi tenaga haba. Sama dalam kes ini. Kenaikan suhu bagi dia suruh hitung kenaikan suhu, maksudnya kita kena cari berapakah perubahan suhu bagi air jika cerik elektrik itu dihidupkan selama 5 minit dalam tempoh masa yang sama. Cumanya dalam kes ini, okay, dia suruh cari kenaikan suhu kan? Dia dah bagi muatan haba. Okay, cikgu nak tanya, sekarang kita nak pakai rumus yang mana? Q sama juga PT ke, mgh ke, setengah mv kuasa 2 ke, ataupun mc theta? Nak pakai rumus yang mana sekarang? Jawab. Cepat, jawab. Sekarang kita nak pakai rumus yang mana? Adakah kita nak pakai rumus Q sama juga PT, Q sama juga mgh, Q sama juga setengah mv kuasa 2 ataupun Q sama juga mc theta? Okay, mc theta sama juga PT. Okay, Fatihah dah jawab. Cumanya PT ni kita dah kira tadi kan dekat sini. Kenapa kita kena pakai, Fatihah kata PT sama juga mc theta. Sebab apa kita pakai ini? Sebab ini adalah tenaga elektrik dipindahkan kepada tenaga haba. PT tadi kita dah kira berapa? 300,000 joule. Sama juga M. Jangan lupa 750 gram ni tukarkan kepada kilogram. So kita akan dapat 0.75. C, dia dah bagi 4,200. Perubahan suhu kita tak tahu, kita nak cari. Jadi pindahkan. Mana cikgu punya ni tadi? Syed hilang aku punya pensel. Mana ke dia? Okay, jadi kita pindahkan. Pergi sini. Ini pun pergi sini.
Okey, seberang jambatan tadi kita dapat theta sama juga 300,000 bahagi 0.75 darab 4,200. So, apakah jawapan dia? Siapa-siapa tolong bagi dekat cikgu jawapan dia. Type pun tak apa, cikgu baca je. 300,000 bagi 0.75 darab 4,200. Cepat. Kita ada 15 minit je lagi. Lepas ni kelas apa? Kelas kimia. Cepat. Apa jawapan dia? Okey, 95 mana satu? 95.24. Fatiah, are you sure belakang 3 itu adalah bawah daripada 5? Okey, 95.24 darjah Celsius. Amir tadi dia pergi letak Joule dulu. Okey, 95.24 darjah Celsius. Okey, betul. Okey, salah. Okey, faham tak? Sampai sini faham tak? Boleh faham Okey, Fatiah jawab faham. Sebab Fatiah jawab faham, yang lain senyap je, wakil terus. Okey, kita tengok soalan berikutnya. 200 gram air dengan suhu 40 darjah Celsius dicampurkan dengan 800 gram air mendidih. Jika tiada haba hilang ke persekitaran, berapakah suhu akhir apabila campuran air itu mencapai keseimbangan terma? So, bila dia kata mencapai keseimbangan terma, dia sebut keseimbangan terma kan? So, bila keseimbangan terma ni, lain pula. Okay, bila dia sebut pasal keseimbangan terma, ini yang ini maksudnya dia ada tengok betul. Okey, dia ada cerita pasal apa? Haba diserap dengan haba dibebaskan. So, bila dia melibatkan haba diserap dengan haba dibebaskan, dia macam mana cikgu kata, maknanya samalah benda tu tadi. Okey, dia macam ni. Haba diserap. Alamak. Ini cikgu padam lah ya, sebelah ni. Dah salin ke belum? Nak salin ke ataupun nak tulis kemudian yang ini? Ni cepat. Nak salin dulu ke nak tulis kemudian ke dah salin? Soalan nombor 1 tu. Dah salin. Okey, dah salin So cikgu padam Ini cikgu padam. Okay, so kita ada air 200 gram. Sini 200 gram air. Suhu dia adalah 40 darjah Celsius. Ini suhu awal dia. Suhu awal. Okay, lepas tu kita ada satu lagi air mendidih. Okay, air mendidih sini adalah 800 gram di mana suhu awal dia adalah air ni initial awal.
Suhu awal dia adalah campurkan dalam pasu gata air. Suhu awal dia tak tahu. Sebab dia tak nyatakan kat sini. Dia cuma cakap dicampurkan dengan 800 gram air mendidih. Jika tiada haba hilang ke persekitaran. Okey. Berapakah suhu akhir apabila campuran itu? Okey, yang ini kita tahu suhu awal. Tak apalah. Okey, yang ini kita tahu suhu awal. Tapi kita tak tahu suhu akhir. Berapa? Okey. Yang ini kita tahu suhu awal. Kita tak tahu suhu awal. Tapi kita tahu suhu akhir. Suhu akhir dia berapa? 100 darjah Celsius. Cikgu dia tak dapat buat situ 100 darjah Celsius. Tapi dia sebut air mendidih. Ingat, air mendidih paling tinggi dia akan bagi 100 darjah Celsius kecuali ada kita panggil apa, bukan unsur luar. Tapi macam tu kamu letak garam ke, letak gula ke, ada benda lain baru dia tak jadi 100 darjah Celsius. Okay. So dia dicampurkan. Okay. Ni masuklah sini tadi. Dicampurkan tu tadi. Okay. Bila dicampurkan, maka disebabkan keseimbangan terma, campuran ini akan menghasilkan apa? Campuran ini akan menghasilkan suhu akhir yang sama. Sini mesti sama dengan sini. Okay, ini yang kita kata ini sejuk. 40 darjah Celsius. Bila mencapai keseimbangan terma, maksudnya dekat sini yang sejuk jadi panas, maksudnya haba diserap. Kat sini haba akan diserap. Yang sini daripada panas dia jadi sejuk. Sini pula haba dibebaskan. Okey. Ingat haba diserap, kes ini jisim dia masih lagi 200 gram. Sini jisim dia masih lagi 800 gram. Jangan sesekali kamu campurkan nilai jisim ini. Okey. Jangan sesekali kamu jadikan dia sekilo. 200 gram campur 800 gram. Okey, kiraan dia untuk gram masih lagi berasingan. Okey. Haba diserap. Sini MC theta. Sini pun MC theta. Nampak? Tu sebab cikgu tak bagi kamu tambahkan. Cikgu buat border siap-siap. Nampak? Dia asing kan? Okey. So, sini M jadikan dia kilogram, 0.2 kg. C, apakah C? Walaupun dia tak tulis kat sini, kamu kena ingat muatan haba tentu dia fix bagi setiap objek. Jadi muatan haba tentu bagi air adalah 4200 joule per kilogram per Celsius. Dia takkan tukar. Okey. 4200. Okey. Suhu akhir tak tahu. Suhu awal 40 darjah Celsius. Sama juga haba dibebaskan 0.8 kilogram. Darab 4200. Suhu awal tak tahu. Suhu akhir 100 darjah Celsius. Tak tahu. Jadi C ni sebab nilai dia sama, kita boleh potong. Ini kita darabkan 0.2 theta tolak 0.2 kali 40 jadi 8 8. Sini jadi 80 tolak 0.8 theta. Jadi selesaikanlah. Kamu bolehlah dapat nanti perubahan di suhu dia berapa. Okey, sampai sini faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Faham. Faham faham kan kenapa kita tak boleh tambahkan kilogram tu tadi? Sebab bila kita kata keseimbangan terma, dia ibarat macam katakanlah, mana cikgu punya ni selalu dia bilang. Okey, katakanlah ini tadi lah sejuk.
Cikgu tukarkan. Okey, ini yang 200 gram ni tadi. Okey, kita tukar color satu lagi. Yang sebelah ni tadi panas. Masih ada duduk sebelah-sebelah kan? Kan kita dah belajar keseimbangan terma tu. Sebelah-sebelah. Okey, masa ni ada perpindahan haba. Sampailah kedua-duanya tadi mencapai suhu yang sama. Itu kamu kena faham daripada keseimbangan terma tu. Yang ni tadi untuk 800 gram. Okay, faham ya? Kenapa kita tak ada tambah ya? Suhu. So ini yang jadi haba dibebaskan. Ini adalah haba diserap. Okey, boleh nanti sambung sendiri kat bawah. Last sekali, berapa lamakah masa diambil oleh 12 watt pemanas rendam untuk menaikkan suhu bagi 200 gram air sebanyak 5 darjah Celsius? Okey, soalan cikgu, kita nak pakai rumus yang mana satu ni berdasarkan ni. Tengok soalan tu. Nak pakai rumus yang mana satu ni? Berapa lamakah masa yang diambil dia bagi muatan haba tentu. Maksudnya dalam rumus ni kita akan ada pakai kita nak tengok tu tadi kan. Kita akan ada pakai kita ada pakai P, kita ada pakai T, sebab dia tanya berapa lamakah masa yang diambil, cuma kita tak tahu T tu berapa. Kita ada pakai nampak peningkatan suhu M, dan juga kita ada pakai C. Agak-agaknya ini melibatkan perubahan tenaga apa? Daripada apa kepada apa? Tenaga apa kepada apa? Okay, Fatia dah jawab dulu. MC theta sama juga PT. Betul lah sebabnya nampak tenaga elektrik kepada temu tenaga haba. Okay, jadi tidak cikgu nak suruh kamu kira tapi dah nak 9.30 sangat dah. Okey. Tenaga haba pada tenaga elektrik. PT sama juga MC theta. So kita nak cari P. P ni kita bawa sini. MC theta bahagi P. Jadi jangan lupa M tukarkan dia kepada kilogram 0.2. Kita ada C 4,200. Nampak tak? C air tu dia akan sentiasa sama 4,200. Dia takkan jadi lain. Okay, sebab muatan haba tu dia fix sebetulnya. 4,200. Suhu 5 darjah Celsius. Okay, bahagi dengan P12 watt. So kamu akan dapat jawapan tadi dalam saat. Okey, sampai sini sahaja kelas kita. Selebihnya cikgu akan bagi nota. Besok kita akan masuk bab aplikasi. Kalau besok pukul 8 sharp sebabnya cikgu nak masuk aplikasi ni dalam 20 minit saja. Lepas tu terus kita nak masuk pada haba pendam tentu. Okey, kalau ada yang tak faham ke apa ke, boleh tanya cikgu. Jadi selepas kelas besok baru cikgu akan suruh kamu buat latihan. Yang selebihnya nota-nota tu nanti cikgu akan masukkan dalam grup. Kamu salinlah nota-nota tu nanti mana yang cikgu tak bagi lagi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama.